Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Zul selaku Ketua PDM Bukit Kerinci, yang berbahagia Tan Sri Saifuddin selaku penceramah ataupun utama pada malam ini, dan tokoh veteran kita yang banyak pengalaman dalam negara, yang hormati ketua-ketua cawangan yang turut hadir, iaitu Saudara Ismail Masri, Saudara Harun Jantan, rakan-rakan lain daripada kepimpinan baik cawangan atau bahagian yang turut hadir, kawan-kawan lain yang daripada NGO yang turut hadir. Tak lupa yang bahagia Datuk Ibrahim, Ketua Penerangan UMNO dan Barisan Nasional, puan-puan dan tuan-tuan. Tidak lupa pula juga Datuk Sharifah Aminah, Ketua Wanita UMNO dan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Jadi syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan izinnya, pada malam ini saya dapat bersama-sama dengan Tan Sri, dengan baik warga Kerinci, juga kepimpinan dan juga kawan-kawan daripada flat 11 tingkat dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Jadi terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, walaupun waktu hujan, dan saya ini adalah lepas isyak ni program ketiga saya bersama dengan warga Lembah Pantai. Seperti sedia maklum, kita dah masuk ke fasa terakhir, fasa terakhir pilihan raya, di mana kita tinggal lebih kurang 10 hari sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Dan seperti sedia maklum, kempen ini akan bertambah-tambah panas dan hari demi hari. Itu yang penting, kita perlu sedar bahawa pihak pembangkang atau Pakatan Pembangkang akan cuba mengharu-birukan apa yang kita telah buat lebih kurang 4 ataupun 5 tahun dan sebelumnya. Seperti sedia maklum, baik di sebelum ni saya di PPR Kerinci, baik di sini, banyak yang nikmat-nikmat yang ada kepada penduduk-penduduk Lembah Pantai datangnya daripada kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional. Umpamanya di flat 12 tingkat ini, tanpa TV1 Malaysia, tabung pengejaraan 1 Malaysia, flat tuan-tuan dan puan-puan tidak akan ada perbaikan lift dan yang lain-lain yang telah pun diluluskan, dan insyaAllah kerja-kerjanya akan dijalankan tidak lama lagi. Memang dia pihak pelaksana dia akan kata macam-macam, bahawa mungkin dia akan tumpang sekaki bahawa dia pun akan usaha, tetapi saya nak beritahu mengapa wilayah ataupun wilayah Tuan Kuala Lumpur yang ada skim ini, mengapa Kerajaan Selangor tidak ada pun skim ini, Pulau Pinang pun tidak ada, sampai ke tahap pada tahun lepas, pada Julai tahun lepas, Perdana Menteri minta saya besarkan skim ini di bawah Kementerian Wilayah Sekolah ke negeri-negeri lain. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, permintaan yang terbanyak datangnya daripada Pulau Pinang dan juga Selangor, negeri yang dikatakan ditadbir oleh bekas ahli Parlimen Sidi Nurul. Dia kata yang betul ditadbir dengan begitu cekap, dengan pandai, jadi berbanding dengan Kerajaan Barisan Nasional yang membazirkan duit dan macam-macam. Mereka ni begitu cekap, tetapi mereka begitu cekap supaya orang berpendapatan rendah, orang miskin tidak dipandang. Di Pulau Pinang, rumah kos rendah langsung pun tidak dibina, tidak diberi keutamaan. Di Selangor, tabung penjagaan 1 Malaysia pun tak ada. Pergilah di kawasan-kawasan Selangor, tengoklah
flat kos rendah mereka bagaimana ditinggal begitu saja. Jadi inilah dikatakan cekap. Mengapa tuan-tuan? Mungkin mereka tak kisah pada pengundi-pengundi yang berpendapatan rendah ni, yang mungkin duduk di kawasan setinggan dan lain-lain, yang mungkin dah berpindah di kawasan-kawasan flat. Jadi ini adalah mungkin mereka fikir pundi-pundi ini tak penting. Oleh kerana itulah di lubang pantai ini baru-baru ini Nurul Izzah telah cuba mengatakan 4,000 lebih pengundi-pengundi yang asal daripada kawasan setinggan. Yang asal daripada kawasan setinggan termasuklah Haji Yahya menjadi bahawa mereka ni tidak berhak untuk mengundi. Dan dia telah file perkara ni dalam kod. Oleh kerana dia kata mereka ni tidak ada alamat yang jelas. Jadi seolah-olah Barisan Nasional telah bawa hantu-hantu ni masuk mengundi di alamat-alamat yang tak jelas. Padahal mereka ni bekas setinggan yang duduk di kawasan-kawasan setinggan yang telah dimajukan, seperti Abdul Hukum, seperti Pasir Kiri dan banyak lagi, Paya Bakti pun. Jadi bermakna dia tidak tahu apakah asal usul lembah pantai ini. Tetapi dia nak guna kesempatan. Kalau dia berjaya kat mahkamah itu hari, 4,000 hampir 5,000 daripada penduduk-penduduk di kawasan setinggan, di bekas setinggan akan hilang hak mengundi, tuan-tuan dan puan. Jadi inilah seorang manusia nak menang pilihan raya, dia akan cuba menarik hak mengundi dan kata bahawa Barisan Nasional lah dan cuba menipu-nipukan pengundi-pengundi ini. Padahal setengah daripada pengundi yang telah terlibat dengan demonstrasi itu telah menunjukkan bahawa mereka dah mengundi sebelum Nurul Izzah beranak pun. Mereka dah mengundi di lembah pantai. Jadi dia tidak memahami apa yang cita rasa lembah pantai. Betul tak? Jadi banyak perkara dia tidak memahami. Satu sebab, tuan-tuan dan puan-puan, dia jarang turun padang. Kecuali sekarang, lah. Sekarang tiap-tiap malam, tiap-tiap jam turun padang, buat klinik. Pada saya, kalau dia ikhlas buat klinik, mengapa buat klinik sekarang? Mengapa tidak buat apabila dia menang pilihan raya tahun 2008? Buat klinik. Kalau dia buat sampai sekarang, saya rasa saya pun tak boleh komen. Tetapi mengapa sekarang tiap-tiap minggu buat klinik? Lepas tu Wan Azizah pula boleh jadi doktor. Memang dia doktor, tapi saya rasa dia dah lama tak praktis. Tetapi nak tunjuk kesian kepada puan-puan dan makcik-makcik yang datang. Jadi tengok pun buat muka kesian, mungkin menangis sikit. Jadi supaya puan-puan rasa simpatilah, kesianlah mak macam tu. Baik kita tolonglah, bagilah undi ke anak. Jadi tanpa sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, ini semua lakonan-lakonan. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan sedar. Tanyalah, kalau beliau datanglah sini, datanglah sini, tanya kepada beliau, bekas YB, apa yang bekas YB buat dalam masa 5 tahun? Ceritakan pada kami apa yang YB telah buat dalam 4 atau 5 tahun ni. Tanya dia, boleh tak? Boleh. Dan apa jawapan dia? Tak ada apa. Betul tak? Tak ada apa. Jadi ini akan jadi jawapan dia. Dan dia akan bagilah alasan masing macam-macam. Katakan tak ada peruntukan lah. Jadi dan jagalah, katakan Raja Nomsi tak bagi peluang untuk membuat sesuatu lah, blocking lah, dan macam-macam lah dia akan bagi alasan bahawa mengapa dia tidak boleh buat. Jadi kalau seperti apa yang berlaku di PPR Kerinci tadi, apa juga berlaku di banyak kawasan-kawasan lain termasuk di sini, bukan hanya di sini, Vista Angkasa, hampir macam-macam kemudahan telah terima di Vista Angkasa dari segi TV1 Malaysia dan juga daripada kerajaan secara terus-menerus, dan macam-macam kemudahan yang lain yang kita telah letak di sini. Ini tidak kira pembangunan semula Kampung Kerinci 4 tingkat yang di sebelah ini. Jadi ini adalah semua usaha-usaha daripada
kerajaan Barisan Nasional. Dan ini usaha-usaha yang saya telah letakkan sebagai apabila telah diamanahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi kalau nak kira tuan-tuan dan puan-puan, 4 tahun ini saya boleh katakan buat kerja untuk dia. Betul tak? Dia tak buat apa-apa. Jadi apa dia punya penyelesaian? Tukarlah, tak payahlah dia. Bagilah saya peluang untuk jadi ahli parlimen. Kalau dia kata saya yang buat semua, dia sampai tahap dia kata saya salah guna kuasa. Dia cakap dekat parlimen bahawa dia dengan Ten Chua cakap saya telah salah gunakan kuasa untuk melebihi kepada lembah pantai. Dalam akhbar pun ada pernah cakap, dalam dia punya pegawai pun pernah cakap. Sampai ke tahap bulan puasa lepas dia kata Raja Nongcik lebih turun ke surau-surau dan masjid di lembah pantai daripada pergi tempat-tempat lain. Walaupun saya pergi juga, Labuan pun saya pergi, Putrajaya pun pergi, kawasan-kawasan lain pun pergi. Tetapi memanglah seperti amalan biasa saya. Tanyalah Mai, tanyalah Cik Arun kita bahawa saya dah turun bertahun-tahun sejak saya pemuda pergi ke surau-surau masjid, apatah lagi semasa bulan Ramadan. Betul tak? Bukan oleh kerana saya menteri, bukan even semasa saya ketua bahagian, tetapi sebagai ahli biasa pun saya dah turun bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Betul tak? Jadi inilah, itu pun dia salah. Dia kata saya salah tanggungjawab pasal tumpu pada lembah pantai. Sepatutnya dia kena berterima kasih, datang cium tangan saya. Bahawa betul tak? Pasal saya satu bagi keutamaan lembah pantai, selalu turun lembah pantai. Jadi macam-macam yang saya buat menjalankan kerja dia. Sepatutnya daripada dia kritik saya, sekarang patut dia kempen berterima kasih kepada Raja Nongcik kerana buat kerja di kawasan lembah pantai. Jadi itulah. Tapi sekarang dia akan cubalah gunakan macam-macam cerita, baik cerita peribadi, baik cerita-cerita lapuk daripada memperuntukkan pemimpin nasional dan peringkat dasar-dasar nasional. Tapi kalau saya dengar dia punya hujah-hujah yang dia bawa semua orang-orang luar, macam-macam orang luar dia bawa yang kanan-kanan. Tan Sri tak orang luar tu. Tan Sri duduk di Bangsa. Tan Sri pun orang lembah pantai juga, ya. Jadi tetapi dia bawa Ambiga, dia bawa Siva Rasa, dia bawa Samsen luar tu. Ya, jadi dia bawa Rafizi, dia bawa siapa, Khalid Samad, dia bawa Anwar Ibrahim beberapa kali-kali lah, Wan Azizah pun berkali-kali lah. Jadi macam-macam dia bawa ke dalam lembah pantai. Sampai tahap malam ni pun ada kawan-kawan saya yang risau pasal dia bawa geng-geng DAP ni pergi kat Sentosa buat ceramah di sana. Dia bawa kawan-kawan DAP dia untuk turun di kat Taman Sentosa. Jadi saya cakap kat kawan saya, jangan risau. Saya ni dah berjuang lebih 25 hingga 30 tahun di lembah pantai. Dah bersama-sama dengan mereka-mereka di lembah pantai daripada kawasan Setinggan sampailah duduk di kawasan-kawasan flat seperti ini. Dan banyak lagi perkara yang kita perlu perjuangkan. So saya anggapkan apa yang dia buat sekarang, oleh kerana dia tidak buat kerja 5 tahun ini, macam bawa itu kalau kat Amerika lah, dekat Vietnam tau. Amerika dekat Vietnam, kalau peperangan dia akan gunakan bom. Dia pakai kapal terbang, dia akan bom semua di Vietnam tu, di mana di Vietnam, supaya dengan harapan semua bawah tu semua mati lah, kan, supaya mereka dapat menang peperangan. Tapi mereka lupa, walaupun dia bawa bom besar-besar dan takat, dan saya ni dengan kawan-kawan saya di peringkat Barisan Nasional,
kita ni macam backcom, backcom kita di bawah, kita di bawah, sentiasa di bawah tanah, dan bila sampai masa iaitu pada 5 hari bulan 5, sama-sama kita akan menjelma supaya kita pastikan barisan menang besar daripada 5 bulan 5. Boleh? Kita tak ada bom besar-besar, tak ada bawa bom besar-besar, pasal kita dah buat kerja hampir 4 tahun sebagai menteri, dan sebelum itu pun sebagai kepimpinan di peringkat UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi kalau kita dapat mempertahankan seperti Baikkom mempertahankan, walaupun dia bawa bom-bom besar daripada luar ni, Anwar Ibrahim datang, Wan Azizah datang, dan dengar dia nak bawa Lim Guan Eng datang, macam-macam datang, Kapal Singh lah, Robin pun pernah datang, semua orang datang, orang luar. Tidak lain tidak bukan, dia tidak yakin pada orang Lembah Bandai. Dia tidak yakin yang apa yang kerja dibuat Lembah Bandai. Betul tak? Jadi itu sebab dia bawa orang luar dan cuba membawakan sentimen-sentimen, tak kira apa sentimen dia bawa, untuk sentimen membencikan kepada Barisan Nasional. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan kena sampai. Daripada yang sini alhamdulillah lah, tetapi mesej ni kena sampai pada kawan-kawan kita yang lain yang mungkin masih duduk di atas flat sana. Mungkin mereka dapat daripada internet ataupun brosur-brosur yang tertentu pada mereka-mereka ni. Jadi kalau kita tak sampaikan, mungkin mereka pun tidak tahu dan mungkin boleh terpengaruh daripada apa yang dibawa oleh bomba-bomba ni yang akan mempengaruhi benda-benda yang tak betul. Tapi fikirlah tuan-tuan dan puan-puan, dia kalau takdir lah, fikirlah kalau takdir lah dia jadi wakil rakyat balik lagi sekali. Lepas tu saya yakin Barisan Nasional akan menang dalam negara kita. Apa dia punya alasan selepas 4-5 tahun bila semua tak ada apa dalam lembah pantai ni? Dia kata alasan yang sama tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak ada kuasa, saya tak ada peruntukan, saya sibuk ikut bapak saya keluar masuk mahkamah, dan saya ada ikut bapak saya pergi luar negara, pergi Turki lah, lain-lain. Jadi itulah akan alasan dia, pergi London lah, pergi Australia lah, untuk memburukkan kerajaan Barisan Nasional. Jadi dia tidak ada masa, dia tidak ada peruntukan, dan tuan-tuan dan puan-puan akan merana lah selepas itu. Jadi inilah mesej yang kita kena sampaikan. Kita dah diberi nikmat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan adanya anak orang daripada lembah pantai duduk di sana. Sama-samalah kita pasti sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pucuk pimpinan parti bahawa kita menerima dengan baik orang lembah pantai dilantik sebagai menteri, iaitu apatah lagi Menteri Wilayah Tuan Kesehatan. Jadi saya tidak mau ucap panjang, sekali lagi terima kasih kepada Tan Sri dan semua Zul dan lain-lain yang telah mengadakan program ini. Kepada kawan-kawan yang baris-baris kerinci ini, jangan segan silulah dengan saya ataupun dengan kepimpinan yang di sini. Teruslah bersama dengan Barisan Nasional. Kita adalah untuk memberi perkhidmatan kepada semua rakyat, tidak kira mereka datang dari mana pun. Kita akan berjuang untuk rakyat Malaysia. Jadi dengan kata itu, sekian, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.